Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Road to A yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Muhammad Zahid Rashdan, Nur Amirul Umairah, Nurul Syafiqah, Ilya Zulaika dan Muhammad Ashraf akan membentangkan berkenaan kajian kami iaitu kadar kelahiran secara kasar di Malaysia antara tahun 2013 hingga 2017 iaitu di bawah subjek LMCW 2022 pengurusan dan analitik. Saya ingin menceritakan serba sedikit mengenai tajuk kajian kami iaitu kadar kelahiran secara kasar di Malaysia antara tahun 2013 hingga tahun 2017. Jadi apa itu kadar kelahiran? Apa itu yang dimaksudkan dengan kadar kelahiran? Secara amnya, kadar kelahiran adalah satu ukuran demografi kadar di mana anak dilahirkan. Dan yang paling terkenal ialah kadar kelahiran secara kasar, iaitu bilangan kelahiran yang berlaku setiap tahun bagi setiap 1000 orang pada pertengahan umur penduduk. Jadi data yang dikumpulkan melalui ini dipanggil data mentah kerana ia tidak mengambil kira kemungkinan kesan struktur umur. Jika populasi mempunyai jumlah wanita yang luar biasa ataupun jumlah wanita yang lebih ramai di dalam usia melahirkan, maka kadar kelahiran kasar akan cenderung lebih tinggi ataupun lebih rendah tanpa mengira jumlah sebenar kanak-kanak perempuan. Jadi itu adalah serba sedikit mengenai kadar kelahiran dan tajuk yang kami pilih. Bagi definisi kadar kelahiran merujuk pada bilangan kelahiran kadar yang berlaku dalam satu kelompok komuniti dalam masa tertentu. Kadar kelahiran dijadikan salah satu indikator yang perlu dilihat dalam sesebuah negara dan menjadi sebagai pengukur kepada pertambahan bilangan rakyat dan kesannya kepada sistem sosial seperti ekonomi, politik, sosial dan juga kesihatan. Bagi objektif kajian kami, yang pertama, mengkaji statistik jumlah kadar kelahiran rakyat di Malaysia pada tahun 2013 hingga 2017. Yang kedua, menganalisis perbandingan antara bilangan kadar kelahiran rakyat Malaysia dengan kadar kepadatan rakyat pada tahun 2013 hingga 2017. Yang ketiga, mengenal pasti negeri yang mempunyai peratusan kadar kelahiran tertinggi di Malaysia pada tahun 2013 sehingga 2017. Kajian ini juga dapat dilihat daripada isu-isu yang sering berbangkit di media-media seperti di surat khabar dan juga berita berkenaan dengan kepadatan rakyat dan juga kelahiran rakyat. Penggunaan carta pai, graf garis dan juga graf bar telah kami gunakan dalam kajian kami sebagai medium analisis data. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kuantitatif iaitu analisis deskriptif. Terdapat dua analisis deskriptif iaitu analisis deskriptif berangka dan analisis deskriptif bergraf. Antara analisis deskriptif berangka ialah sisihan piawai, peratusan, min dan penambahan data, manakala analisis deskriptif bergraf adalah carta pai, graf garis dan carta bar. Tapi bohong. Hai guys, ketemu lagi kita. Baiklah, untuk sumber data, data diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu dari tahun 2013 sehingga tahun 2017. Jadual 1 menunjukkan jumlah kelahiran kasar dari tahun 2013 sehingga 2017. Manakala jadual 2 pula jumlah penduduk di Malaysia mengikut negeri dari tahun 2013 sehingga tahun 2017. Jadi data bagi objektif 1. Berikut merupakan jadual yang menunjukkan peratusan dan sisihan piawai kadar kelahiran kasar antara tahun 2013 hingga 2017. Sisihan piawai tertinggi adalah sebanyak 26868.33 pada tahun 2015. Berdasarkan carta pai ini, dapat dilihat bahawa peratusan tertinggi bagi kadar kelahiran kasar di Malaysia antara tahun 2013 hingga 2017 adalah sebanyak 20.50% iaitu pada tahun 2015. Ini kerana faktor ekonomi negara Malaysia pada tahun 2015 masih kekal utuh walaupun terdapat cabaran budaya luar. Keutuhan ekonomi dalam sesebuah negara akan menggalakkan masyarakat untuk berkahwin dan membina keluarga. Seterusnya,
Peratusan kadar kelahiran kasar yang paling rendah adalah sebanyak 19.30 pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mengalami penurunan pada tahun 2013 iaitu sebanyak 4.7% berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 5.6%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini memberi kesan kepada pendapatan individu dalam menampung kehidupan harian dan menjejaskan atau membatalkan niat seseorang untuk melangsungkan perkahwinan dan membina keluarga kerana tidak mempunyai pendapatan yang stabil. Baiklah, seterusnya adalah dapatan kajian bagi objektif kedua. Graf garis ini jelas menunjukkan bahawa lebih banyak kepadatan penduduk berbanding bilangan kadar kelahiran di Malaysia. Dilihat bahawa kepadatan penduduk semakin meningkat dari tahun 2013 hingga 2017 sehingga akhirnya mencapai 201,406 min pada tahun 2017 berbanding 1,743,494 min pada tahun 2013. Hal ini berlaku boleh disebabkan beberapa punca seperti aktiviti migrasi. Mereka yang bermigrasi ke Malaysia kebanyakannya atas tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa selain banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan sebagai contoh dalam industri pembinaan. Jelas di sini juga, jumlah min bagi bilangan kadar kelahiran sangat rendah dan perbezaan min antara tahun juga dilihat tidak begitu ketara. Perkara ini boleh berpunca daripada kadar kesuburan yang semakin rendah dalam kalangan rakyat Malaysia dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Wujudnya keluarga yang sememangnya mengehadkan jumlah anak dan ada yang mahu menikmati kehidupan rumah tangga tanpa zuriat atau menangguhkan perancangan untuk memiliki cahaya mata. Untuk analisis objektif 3, jadual dan carta bar, kita mulakan dahulu dengan analisis deskriptif berangka. Semintas lalu, objektif ketiga bagi kajian ini ialah mengenal pasti negeri yang mempunyai peratusan kadar kelahiran tertinggi di Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Berikut adalah butiran-butiran penting bagi analisis deskriptif berangka. Berdasarkan carta bar berikut, negeri Selangor telah merekodkan peratusan kadar kelahiran yang tertinggi iaitu sebanyak 20.3%, manakala wilayah Persekutuan Labuan pula telah merekodkan peratusan kadar kelahiran yang terendah dalam kalangan negeri di Malaysia iaitu sebanyak 0.35%. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran kasar di Malaysia, antaranya ialah kadar kesuburan seseorang individu, taraf pendidikan, sosial budaya serta taraf hidup dan ekonomi keluarga tersebut. Secara kesimpulannya, pembelajaran kemahiran serta pemerolehan ilmu-ilmu mengenai aspek pengurusan dan analitik data adalah begitu signifikan kepada para mahasiswa secara umumnya. Hal ini kerana menerusi keterlibatan para mahasiswa dalam perkara sedemikian, ia seolah-olah bertindak sebagai suatu pendedahan yang penuh bermakna pada mereka, khususnya melibatkan bab-bab mengurus dan menganalisis data-data dengan lebih sistematik dari sebelum-sebelum ini. Secara tidak langsung juga, ia sedikit sebanyak membantu para mahasiswa dalam mengendalikan pengkhususan pekerjaan yang berteraskan pengurusan data dengan lebih efisien semasa di alam pekerjaan yang diceburi oleh mereka di masa akan datang kelak. Di samping itu, kajian sebegini juga dapat mempromosikan kepada para mahasiswa untuk mengembang keupayaan kognitif mereka, khususnya dari segi perangkaan pelaporan sesebuah kajian yang dilakukan, di mana ia bukan sahaja menjadikan pelaporan tersebut lebih menarik berbanding pelaporan konvensional, malah ia juga dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi dalam memahami sesebuah set data itu lebih pantas, lebih efisien serta lebih sistematik dari sebelum-sebelum ini. Dan yang terakhir, pelaksanaan kajian sebegini juga telah banyak mendedahkan kepada para mahasiswa akan kaedah pengaplikasian ilmu-ilmu berkaitan dengan disiplin pengurusan dan analisis data yang secara tidak langsung telah membuka ruang minda setiap mahasiswa-mahasiswi terhadap signifikasi proses sedemikian dalam sesebuah pengkhususan pekerjaan yang dilakukan oleh individu ini.